Fatin Amira, Ada Ustazah. Hanim Najihah, Ada Ustazah. Nadrah Batrisha, Ada Ustazah. Anis, Tengku Hazwani, Ada Ustazah. Adib Fakih, Ada. Alia Fakihah, Ada Ustazah. Nabilah, Ada Ustazah. Alifi, Aisyah Akilah, Hazika Husna, Awadah ada Awadah. Awadah, Anis, Alifi, mic rosak ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung pelajaran kita hari ini. Buku teks muka surat 178. Okay, bersedia dengan peralatan buku teks bahasa Arab, alat tulis, awak punya buku tulis, penota tu. Alifi ada Alifi? Awadah? Ada Ustazah. Awadah? Ada. Okay. Alifi ada Ustazah. Alifi ada? Ada. Okay, kita sambung kepada tajuk yang kelima dalam bab At-Tarakib. At-Tarakib iaitu rangkai kata ataupun frasa. Okay, masa Google Meet yang lepas, Ustazah ajar apa tajuk apa? Nabilah. Kita belajar tajuk apa? Masa Google Meet yang lepas. 2 minggu lepas. Minggu lepas. Minggu lepas. Isim alat. Isim alat. Okey. Kita sambung kepada At-Tarakib. Hari ini At-Tarakib berkaitan dengan yang pertama macam biasa kita ulang kaji semula At-Tarkibul Idhafi. At-Tarkibul Idhafi, yang kedua At-Tarkibul Na'ti, yang ketiga Al-Fi'lut Ta'biri, dan dalam perkataan dalam ayat-ayat At-Tarakib ini mengandungi perkataan ataupun kalimah Az-Zaraf. Az-Zaraf tu apa dia? Fahim, Az-Zaraf. Kita dah belajar dah sebelum ni. Az-Zaraf tu apa Fahim? Fahim ada Fahim? Apa makna Az-Zaraf? Zaraf tu apa dia? Fahim? Mana Ya, Fahim? Zaraf tu apa dia? Kalimah yang digunakan untuk menunjukkan masa atau tempat. Masa atau tempat. Okey. Tayyib, syukran. Betul lah. Az-Zaraf ni dia satu perkataan. Okay. Dia apa? Az-Zaraf perkataan yang berkaitan dengan masa ataupun tempat. Kalau harfu jar dia perkataan juga. Tapi perkataan tu lebih kepada apa? Kesinambungan antara ayat sebelum dan ayat selepas. Harfu jar, nak kata harfu jar tu dia macam kata hubung? Tak juga. Tidak. Harfu jar adalah harfu jar. Dia fungsi harfu jar ini menyambung perkataan antara perkataan pertama dan kedua sebagai pelengkap kan. Lepas tu harfu jar ni dia hukumnya adalah membariskan bawah. Dia akan perkataan selepas harfu jar hukumnya adalah isim majrur. Berbeza dengan zaraf. Zaraf dia perkataan juga. Cuma zaraf terbahagi kepada dua. Yang pertama zaraf zaman, yang kedua zaraf makan. Zaraf zaman berkaitan dengan
masa. Masa ni macam pagi, petang, hari ini, esok, sekarang. Itu berkaitan dengan zaraf masa. Manakala zaraf al-makan, zaraf tempat berkaitan dengan position, kedudukan, tempat. Zaraf makan contohnya apa? Di hadapan, amama, di belakang, khalfa ataupun wara'a, di atas, fauqa. Fauqa adalah perkataan zaraf. Ala bukan perkataan zaraf. Ala bermaksud atas juga, tapi ala adalah perkataan harfu jar. Dia adalah huruf jar, bukan zaraf. Kena ingat tu beza. Kalau zaraf kalau zaraf di atas adalah kedudukannya apa? Fauqa. Kalau ala itu adalah huruf jar, bukan zaraf. Di bawah apa? Tahta, bawah. Kalau bersebelahan apa? Bijanib apa? Di sebelah saya kan. Bijanib, apa lagi? Di kanan, yaminan. Di kiri, yasaron. Dan banyak lagi yang awak akan jumpa dalam kalau selalu membaca ataupun selalu tengok dalam buku teks ni banyak. Okay. Kita tengok perkataan muka surat 178. Tastaqbilul mu'allimatu aba'at tullabi amamal babi. Okay. Macam biasa, bila ayat, Ustazah baca perkataan demi perkataan dalam satu-satu ayat, kena pandai tentukan. Yang mana satu fi'il, yang mana satu fa'il, yang mana satu tarkib. Yang mana satu, kalau ada huruf jar, kena tahu apa dia huruf jar di dalam tu. Yang mana satu zaraf. Apa dia zaraf di dalam tu? Okey, perkataan pertama. Tastaqbilu. Siapa nak cuba jawab? Tastaqbilu tu apa dia? Perkataan dalam bentuk kategori apa? Kelas apa? Sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Tastaqbilu. Yang pertama. Fi'il. Fi'il. Okey. Selepas fi'il, al-mu'allimatu. Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya. Orang yang melakukan. Tastaqbilu al-mu'allimatu aba'at tullabi. Ibu bapa pelajar. Aba'at tullabi. Aba'at tullabi apa? Ibu bapa pelajar. Dia termasuk dalam apa? Tarkib. Tarkib. Dia adalah tarkib apa? Tarkibul Idafi. idhafi. Dia bukan tarkibul na'fi ya. Tarkibul idhafi. Aba'at tullabi. Ibu bapa pelajar tu. Yang mana satu zaraf? Ada tak zaraf dalam tu? Apa perkataan zaraf yang ada dalam tu? Amama. Sebut. Amama. Betul. Amama. Okey. Seterusnya amamal babi. Amamal babi maksudnya di hadapan pintu. Al-babi maksudnya pintu. Bukan haiwan babi kan. Al-babi tu maksudnya pintu. Okey. Sekarang ni kita nak i'rabkan macam mana nak tahu kalau ada zaraf macam mana kita nak i'rabkan. Okey. Beza dengan harfu jar. Bila huruf jar adalah perkataan selepas huruf jar adalah isim majrur. Bila isim majrur dia automatik hukumnya adalah majrur, tandanya bil kasrah. Bila zaraf berbeza. Kalau perkataan amama, zaraf dia mansub bil fathah. Bila perkataan zaraf yang pertama perkataan yang bersandaran, yang memerlukan antara satu dengan lain. Tapi
Dia tidak diirafkan betul-betul macam mudhafun ilaih. Cuma yang perkataan pertama tu itu zaraf, yang kedua mudhafun ilaih. Contoh, amama ialah zaraf. Jadi dia adalah zaraf mansub bil fathah. Al-babi barulah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey. Kita tengok yang ni nak bagi faham lagi. Okey, keluar tak? Keluar. Az-zaraf apa baru masuk ni? Okey, i'rab zarf. Macam mana kita nak i'rabkan perkataan yang berkaitan dengan kalimah zaraf ni? Jika kalimah zaraf berada di hujung ayat, contohnya perkataan ayat di contoh ayat yushahidu al-walidani at-tilfaz laylan. Sedang menonton dua orang kanak-kanak lelaki. Tonton apa? Dia tengok TV. Bila? Pada waktu malam. Kalau zaraf tu berada di hujung ayat, laylan zaraf mansub bil fathah. Jadi dia tak adalah kaitan ada mudhaf dan mudhafun ilaih sebab perkataan tu berada di hujung. Berbeza pula kalau dia berada di tengah. Maksudnya bukan berada di hujung, sama ada kataan jika kalimah zaraf bukan berada di hujung ayat. Maksudnya selepas perkataan zaraf merupakan kata nama. Contohnya, qama Umar amamal fasli. Qama Umar amamal fasli. Amama, salah garis. Amama ni zaraf Amama ni dia punya i'rab sama macam atas yang tadi. Zaraf mansub bil fathah. Al-fasli mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Jadi kena ingat apa kunci dia selepas perkataan zaraf ialah mudhafun ilaih. Kena ingat bila ada zaraf, perkataan tersebut akan menjadi saling memerlukan. Bila perkataan saling memerlukan ni, dia masuk dalam kategori mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi amama adalah perkataan zaraf. Perkataan zaraf i'rabnya seperti ini, zaraf mansub bil fathah. Kemudian perkataan selepas zaraf ialah mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey. Faham Nak ulang? Jelas? Ustazah. Jelas tak Kelah? Ada soalan? Tadi saya pergi tanda sekejap. Boleh Ustazah ulang? Yang terbaru. Yang terbaru? Ya, yang koma Umar tu, yang Ustazah explain. Okey, Ustazah ulang daripada cara i'rab dia. I'rab untuk kalimah zaraf. I'rab untuk kalimah zaraf yang pertama, jika kalimah zaraf berada di hujung ayat. Contohnya seperti ayat yushahidu al-walidani at-tilfaz laylan. Dua orang kanak-kanak ni sedang menonton TV pada waktu malam. Malam ni adalah perkataan zaraf. Zaraf zaman. Jadi laylan ni kita nak i'rabkan macam mana bila kalau kat hujung ayat. Zaraf, jadi i'rabnya ialah zaraf mansub bil fathah. Zaraf ni termasuk apa? Kalau kita nak pecahkan dalam klasifikasi i'rab, dia adalah apa? Zaraf mauqi'ul i'rab. Kita kena tahu kedudukan i'rab tu dalam kategori apa. Kalau contoh yushahidu ni adalah fi'il kan? Al-walidah ni adalah fa'il. At-tilfaz maf'ulun bih. Kemudian laylan dia adalah zaraf. Jadi mauqi' untuk perkataan laylan ialah zaraf. Jadi
Selepas mauqi' apa dia? Hukum. Hukum i'rab untuk zaraf ialah mansub. Hukum i'rab untuk zaraf ialah mansub. Kemudian yang ketiga untuk i'rab kena ada alamah tanda. Yang pertama mauqi', yang kedua hukum, yang ketiga alamah. Jadi jawapannya ialah zaraf mansub bil fathah. Itu kalau zaraf berada di hujung ayat. Okey, untuk yang kategori kedua, jika kalimah zaraf bukan berada di hujung ayat, maksudnya selepas perkataan zaraf tu mesti ada benda. Dia merupakan kata nama. Biasanya memang kata nama. Selepas zaraf adalah kata nama. Jadi bila selepas perkataan zaraf adalah kata nama, kebiasaannya rangkai kata tersebut bersandaran. Dia memerlukan antara satu sama lain. Contohnya ayat Qama Umar amamal fasli. Qama Umar amamal fasli. Umar telah berdiri di hadapan kelas. Di hadapan kelas, dia tak boleh kan kalau kita kata ayat tu Umar telah berdiri di hadapan. Tak boleh kan, ayat tu tergantung kan. Jadi bila amamal fasli, ayat tu perkataan tu bersandaran di antara satu sama lain menjadikan satu rangkai kata yang lengkap. Menjadikan ayat tu sempurna. Sebab itulah amamal fasli, bila adanya perkataan zaraf dan sepasnya ada perkataan lain, dia termasuk dalam kategori mudhaf dan mudhafun ilaihi. Jadi perkataan amama samalah i'rabnya macam tadi, amama zaraf mansub bil fathah. Bila perkataan al-fasli, kita nak i'rabkan macam mana? Al-fasli i'rab dia mauqi' i'rab tadi sudah sebut mudhafun ilaihi. Sebab bila ada perkataan zaraf, dia termasuk dalam kategori mudhaf dan mudhafun ilaihi. Tapi amama tu kita tak i'rabkan sebagai mudhaf sebab dia adalah perkataan zaraf. Jadi al-fasli sahaja bila di'irabkan, kita kena i'rabkan mauqi'nya sebagai mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Okey, faham? Ini untuk perkataan yang mufrad mufrad. Maksudnya dia perkataan tu dia tidak berubah sebab ada pertambahan, contohnya macam ada dua benda ke, jadi jamak atau musanna ke, itu untuk benda yang basic, yang mufrad. Mufrad muzakkar. Okey. Salah. Sekarang kita beralih. Ya, ada soalan? Nak tanya kalau macam yang Lailan tu kan zaraf zaman. Zaraf zaman. Dia punya i'rab tu kalau nak tambah zaraf zaman, zaraf makan pun tak ada masalah. Cuma bila zaraf je pun dah betul. Sebab dalam buku teks dia tak ada sebut zaraf zaman ataupun zaraf makan. Jadi kalau contoh kadang-kadang awak terlupa kan, tak tahu zaraf tu zaraf zaman ataupun makan. Hanya tulis perkataan tu sebagai zaraf sahaja pun dah diterima. Macam tu. Jadi tulis zaraf mansub bil fathah. Ada soalan lain? Ada. Okey, kita teruskan kotak yang bawah tu dalam buku teks muka surat 178. Okey. Yukrimu masa'idul mudiri at-talibal mithaliyya fawqal masrahi. Tengok buku teks Yukrimu masa'idul mudiri at-talibal mithaliyya fawqal masriha. Okey. Yukrimu semua orang dah tahu ianya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' marfu' bil dhammah. Okey, kalau masa'idul mudiri. Masa'idul mudiri. Bila ada perkataan alif lam, masa'idul mudiri. Kena tahu masa'idu tu adalah pembantu al-mudiri, pengetua, maksudnya timbalan pengetua. Perkataan itu, rangkai kata tu termasuk dalam kategori apa? Masa'idul mudiri. Masa'idul mudiri tarkib. Jadi syamil. Dia masuk dalam tarkib apa tu syamil? Masa'idul mudiri. Tarkib idafi. Masa'idul mudiri. Tarkib idafi. Idafi. Ya, betul. Pembantu pengetua. Dia seorang je kan, tapi ada dua perkataan. Apa? Masa'ilul mudiri adalah tarkibul idafi. At-talibal mithaliyya. Dalam kategori apa?
Adam Hafiz, talibal misaliyah. Tarkib Talibal misaliyah. Tarkib na'ti. Tarkib na'ti sebab al-misali tu adalah sifat adjektif. Talibal misali. Pelajar misali. Pelajar contoh. Okey, yang mana satu zaraf yang ada dalam tu, amni dalillah. Apakah perkataan zaraf yang ada dalam kotak tersebut? Amni dalillah. Ada amni dalillah? Ada Ustazah. Okey. Sebut perkataan zaraf yang ada dalam tu. Amama. Hai. Ustazah sebut kotak mana? Sebut kerja lain lagi ni. Laila. Dalam buku teks 178. Kotak yang kedua. Yukrimu masya'idul mudiri. At-talibal misaliyah. Fawqal masrahi. Apa tadi yang ni? Okey, betul. Fawqa. Zaraf yang ada dalam ayat tu adalah fawqa. Jadi fawqal masrahi termasuk dalam kategori mudhaf dan mudhafun ilaih. Fawqal masrahi dia tarkib lah sebenarnya. Dalam konteks yang awak belajar ia adalah tarkib, dan kalau dulu-dulu dalam kitab yang asal bahasa Arab mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi bila nak i'rab macam mana? Macam mana nak i'rabkan fawqal masrahi? Fatin Amira, fawqal masrahi. Ya, Fawqa. Macam mana nak Zaraf. i'rabkan fawqa? Tadi dah belajar dah. Ustazah tak alih lagi slide ni. Masih sharekan lagi ni. Fawqa. Zaraf. Sebut penuh i'rab dia, jawapan. I'rab taman. Bila taman kena sempurna lah. Zaraf apa? Zaraf Tak makan. nampak? Zaraf makan. Lagi? Keluar tak? Yang Ustazah share. Keluar. Jadi fawqa tu kalau nak di-i'rabkan macam mana nak jawab? Zaraf makan Mansub bil fathah. mansub bil fathah. Aywah, baik, betul. Okey, syukran jazilan. Al-masrahi. Macam mana nak i'rabkan al-masrahi? Marsyadamiyah. Marsyadamiyah mic rosak ke? Marsyadamiyah. Ada Marsyadamiyah? Marsyadamiyah boleh type. Al-masrahi tu macam mana nak i'rabkan? Saya dah share kan? Al-masrahi. Macam mana nak i'rabkan al-masrahi? Perkataan yang ada dalam buku teks nak i'rabkan tu. Cuba type. Tak apa dalam bahasa Melayu pun. Nabilah, al-masrahi macam mana nak i'rab perkataan al-masrahi? Tadi Ustazah dah terang dah. Nabilah? Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey. Faham orang lain? Macam mana keadaan nak tentukan untuk satu-satu ayat itu dia adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih dan seterusnya tarkib. Dan yang terbaru kita belajar ialah zaraf. Macam mana nak i'rabkan perkataan zaraf dan perkataan yang berada selepas perkataan zaraf. Okey, kita teruskan. Terus kepada latihan muka surat. Okey, apa perkataan-perkataan yang lain yang ada dalam buku surat 178 dan 179 awak boleh baca. Kemudian apa dia punya ni sama. Maksudnya dia punya bentuknya sama. Nak awak kenal dalam ayat tu ada tarkib dan ada zaraf. Okey, sekarang kita buat latihan. Tengok muka surat 184. Buka buku teks, muka surat 184.
Okey, 184. Cuba buat sekejap untuk waw nombor 1, 2 dan 3. Waw, u'ribu at-tarkib alladhi tahtahu khatt. I'rabkan rangkai kata yang digariskan di bawah. Nombor 1, 2, 3. Perkataan al-musharikina dia adalah mudhafun ilaih. Tetap berbaris bawah tapi bil apa. Itu saja bezanya. Okey, nombor 1 Ustazah nak Anis dah masuk belum Anis? Anis ada Anis? Anis? Anis ada? Subjek sebelum ni Anis ada tak? Ada. Anis ada? Anis ada. Aisyah Akilah ada Aisyah Akilah? Dah masuk belum Aisyah Akilah? Tak ada lagi. Subjek sebelum ni Aisyah Akilah masuk tak? Siapa tahu? Masuk. Masuk. Kenapa ni yang ni tak ada ni? Azikah Husna, Ustazah nak awak jawab nombor 2. Nombor 1 tadi Anis. Nombor 2 Hazikah Husna. Nombor 3 Ain Sabihah. Nombor 1 Anis. Nombor 2 Hazikah Husna. Nombor 3 Ain Sabihah. Dah ada dah? Okey boleh? Nombor 1 Anis. Anis. Tafadhali. Mudhafun ilaih mansub bil fathah. Asna'a dulu. Asna'a tu apa? Dia ada 2 perkataan. I'rabkan satu-satu. Asna'a. Sebut dulu asna'a. Ni sempat dengar tak tadi? Dah belajar kan kelas sebelum ni? Mudhafun ilaih mansub Asna'a dulu. Sebab ada 2. Yang digariskan dalam buku teks adalah asna al-amali. Jadi buat asna dulu. Berpandukan kotak yang sebelah tu. Contohnya dalam kotak tu kan qabla. Qabla dia adalah zaraf. Dibuat slash ataupun mudhaf. Tapi sebenarnya lebih tepat zaraf. Zaraf mansub di fathah contohnya. Jadi al-amali. Al-amali mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Cuba sebut yang asna'a. Asna'a. Jawab. Anis? Boleh Anis? Faham tak? Anis faham tak Anis?
Mudhafun ilaih mansub bil fathah. Tak faham ni. Tak faham. Ustazah share ni. Cuba tengok. Nampak tak? Salah awak jawab ni. Okay. Cuba baca balik yang Ustazah share. Jika yang atas tu ya. Jika kalimah zaraf berada di hujung ayat. Contoh dia. Yushahidu al-walidani at-tilfaz lailan. Lailan ni adalah perkataan zaraf. Perkataan zaraf nak i'rabkan dia macam mana? Zaraf mansub bil fathah. Ni kalau perkataan zaraf ni berada di hujung. Dan perkataan ni memang zaraf, kita nak i'rabkan zaraf sahaja. Kalau perkataan zaraf yang selepas ni ada kata nama, ada perkataan lain, dia automatik jadi bersandaran mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau perkataan amal fasli, contoh ayat yang bawah ni. Jika kalimah zaraf bukan berada di hujung ayat selepas perkataan zaraf merupakan kata nama. Contohnya qama Umar amamal fasli. Amama ni dia punya i'rab sama macam lailan. Zaraf mansub bil fathah. Al-fasli pula dia adalah mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Cuba tengok dalam soalan nombor 1 dalam buku teks. Yajtahidu al-mudirul mithali athna al-amali fi maktabihi. Jadi dia nak minta i'rabkan perkataan athna dan al-amali. Athna tu macam mana nak i'rabkan, Anis? Sebut semula jawapan. Faham tak? Zaraf mansub bil fathah. Al-amali Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. faham tak? Faham. Nampak dah macam mana. Okey. Ustazah faham walaupun dekat rumah memang ada banyak gangguan tapi kita cuba untuk memberi fokus dalam kelas macam mana kita nak terima ilmu tu. Memang Ustazah ada cabaran, awak pun ada cabaran kan. Tapi kita cuba atasi cabaran yang kita ada supaya kita dapat input yang banyak. Macam mana kelas bersemuka, macam manalah kita usaha juga kelas PDPR ni supaya kita tidak ketinggalan. Bila ketinggalan, sangat susah nak kejar semula. Sebab itu cabaran kita yang perlu kita hadapi hari ini. Nak faham sebab awak pun dah umur 16 tahun, bukan dia umur tingkatan 1. Kalau tingkatan 1 ni baru nak kejar-kejar, nak mengadap laptop apa buduk lagi. Awak ni dewasa dah, remaja dah. Faham dah tanggungjawab kan. Jadi tolong jalankanlah tanggungjawab tu sebaiknya. Okey, yang nombor 2, Hazikah Husna. Nombor 2. Yaqra'ul musyriful jaridata dakhilal qa'ati abral internet. Mana Hazikah Husna? Hazikah Husna? Hazikah Husna? Tidur ke Hazikah Husna? Siapa nak volunteer? Tolong jawab nombor 2 ni, orang lain. Ustazah nak ajar orang yang nak belajar je lah. Mana? Orang lain? Saya Ustazah. Okey, cuba jawab. Dakhila zaraf mansub bil fathah. Ya. Al-qa'ati mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, syukran jazilan. Betul. Awak kena ingat bila peperiksaan dia sebenarnya hampir sama sahaja. Cuma bila yang jadi susah tu, kalau perkataan tu berubah, dia menjadi musanna atau jamak. Itu sahaja. Bila yang asal, yang basic dia, hukum yang asal macam ni lah. Fa'il marfu', lepas tu zaraf mansub. Kalau mudhafun ilaih majrur dan seterusnya. Macam tu sebenarnya. Kena banyak dengar, catat, buat latihan, insya-Allah akan ingat. Okey, nombor 3. Nombor 3 siapa tadi? Ain Sabihah. Okay. Okey. Ma'a mudhaf mansub bil fathah. Okey. Al-musyrikina mudhafun ilaih mansub bil fathah. Al-musyarikina dia adalah perkataan yang ni lain sikit mungkin barulah. Kalau sebelum ni dah pernah dengar, flashback lah. Kalau tak ingat, jadi memang tak tahu. Ma'a tu memang zaraf. Al-musyarikin tetap kaedah yang sama, yang asal, yang Ustazah kata selepas zaraf adalah kata nama. Bila kata nama, dia termasuk, dia memerlukan bersama para peserta. Dia tak boleh bersama-bersama siapa. Jadi dia perkataan tu
Dia saling memerlukan antara satu sama lain, termasuk dalam kategori bersandaran. Bila bersandaran, ianya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih yang termasuk dalam kategori tarkibul idhafi. Jadi al-musyarikin adalah mudhafun ilaih juga, tapi bil majrur bil apa? Mudhafun ilaih majrur bil ya. Kena ingat mudhafun ilaih majrur bil kasrah ini adalah hukum yang asal dan tanda yang asal. Bila perkataan selepas zaraf adalah musanna ataupun jamak, dia berubah alamah sahaja. Faham? Alamah tu maksudnya tanda lah. Tanda untuk musanna ataupun jamak. Jadi al-musyarikina adalah apa? Mudhafun ilaih majrur bil ya. Ya. Macam tu. Bil ya. Kalau musyarikuna, dia akan jadi majrur bil waw. Itu contoh saja. Jadi ikut tanda musanna ataupun jamak itu. Bukannya bil mansub. Okey. Ingat semua alamah untuk i'rab, semua alamah-alamah ataupun hukum dia bergantung pada hukum yang asal. Alamah sahaja yang bertukar. Alamah tu bertukar sebab perkataan tu jadi musanna ataupun jamak. Kebiasaannya itu sahaja. Okey. Syukran jazilan yang jawab. Okey, kita tengok dal. Okey. Latihan dal pula. U'ayyin, perempuan dah, laki pula dal u'ayyin at-tarkib al-idhafi au al-fi'l at-ta'biri fil jumal al-atiyah. Dia kata apa? Tentukan tarkib idhafi atau fi'il ta'biri dalam ayat-ayat yang berikut. Bila atau perlu dua-dua ke salah satu? Bila ada au. Bila au yang bermaksud atau. Perlu ada dua-dua ke atau salah satu? Kena tahu kan? Salah satu. Dalam matematik pun dah belajar kan. Set apa yang dan atau tu. Awak kena tahu juga lah. Itu sama je lah kaedahnya dalam sistem bahasa. Dia kata tentukan tarkib idhafi atau fi'il ta'biri. Maksudnya salah satu. Mungkin dalam satu soalan tu yang tak ada pun dua-dua. Nak salah satu sahaja. Okey. Nombor satu Ustazah nak Alifi jawab. Nombor satu Alifi. Nombor dua, ni yang buka surat 184 dal. Atas sekali tengok buku teks, rujuk buku teks. Nombor dal satu tadi Alifi. Nombor dua Izzah Najihah. Nombor tiga Amzah Syahmi. Nombor empat Amir Syahmi. Nombor lima Fahim. Nombor satu Alifi. Nombor dua Izzah Najihah. Nombor tiga Amzah. Nombor empat Amir. Nombor lima Fahim. Okey. Baca sekejap, lepas tu tentukan yang mana tarkibul idhafi, yang mana fi'il ta'biri. Okey? Alifi, nombor satu. Apa jawapan awak? Alifi?
Ahmad Alifi. Tidur ke? Mana Ahmad Alifi? Ahmad Alifi? Hai. Hilang dah ni, kamu buat tak hadir kan Ahmad Alifi? Mana Alifi? Ke keluar dah, tak ada line? Orang lain dengar tak susah panggil dia ni? Dengar. Okey, orang lain Ada, ada. semua nak jawab. Alifi mana? Okey. Nombor 1, Ada. apa jawapan awak? Tahu tak Cepat, pasal Alifi. huruf? Ha? Apa dia Alifi? PL. Sebut perkataan tu. Jawapan awak. Jawapannya Ha? Tak jelas. PL Apa dia, takbiri. Ya, betul. Nombor 1 yang ada fi'il takbiri dan apa dia fi'il Fi'il takbiri yang ada takbiri. dalam tu? Nombor 1. Sebut. Sebut perkataan yang fi'il takbiri tu yang ada dalam nombor 1. PL takbiri. Betul. Okey, sebut jawapan. Perkataan apa yang awak kata fi'il takbiri dalam nombor 1 tu? PL takbiri. Betul dah Alifi. Ha, ya. Lain slow dah ni dia ni. Tusaidu. Itu saja ke? Ada Tusaidu. lagi? Tusaidu apa? Fi'il takbiri dia kena berganding dengan harfu jar. Dia fi'il dan kemudian ada harfu jar. Boleh detect tak? Tusaidu apa Alifi? Tusaidu dah betul. Ada lagi satu yang awak tak sebut. Huruf jar apa yang ada dalam tu? Tak nampak? Tak boleh nak teka? Alifi? Dengar tak? Okey, orang lain? Apa jawapan yang tepat? Siapa nak cuba jawab? Tusaidu? Alam. Tusaidu Ala. ala. Fi'il takbiri dia kena fi'il dan bergandingan dengan huruf jar. Itu fi'il takbiri. Okey, nombor 2. Izzah. Tafadhali Izzah. Mana Izzah? Musa'idul mudiri. Musa'idul mudiri dalam kategori apa? Tarkib idofi. Betul. Okey, tarkibul idafi. Ada tak orang jawab at-talibal mithaliyah? Jangan tertukar At-talibal mithaliyah dalam kategori apa? Na'ti. Tarkibun na'ti. Betul. Okey, nombor 3 Hamzah. Nombor 3 Hamzah. Mana Hamzah? Hamzah Syami. Apa jawapan awak? Apa jawapan Hamzah? Nala al-muallimu. Nala? Al-muallimu. Nala al-muallimu salah. Nala dah betul. Al-muallimu itu bukan. Okey, apa yang awak nampak ada nombor 3 ni, perkataan apa yang ada? Tarkibul idhafi ke fi'il ta'biri? Tarkib Hamzah. idafi. Salah. Nala adalah fi'il. Okey. Dalam ayat ni yang ada ialah fi'il ta'biri. Kena ingat fi'il ta'biri ni dia perkataan tu fi'il. Yang pertama ada fi'il, kemudian dia berganding dengan huruf jar. Maksudnya dia bukan bersambung. Fi'il dengan huruf jar tu dia tak bersambung. Tengah-tengah tu mesti ada fa'il, ada perkataan lain. Fi'il, ada fa'il, kemudian ada huruf jar. Itu adalah fi'il ta'biri. Jadi nombor 3 yang ada ialah nala ala. Kalau nak ni nala tambah ala. Itu fi'il ta'biri. Contoh nombor 1 tadi Alifi jawab. Tusaidu tambah ala. Itu adalah fi'il ta'biri. Nombor 3. Soalan nombor 3. Nala tambah ala. Nalal muallimu telah mendapat seorang guru. Jadi nala tu fi'il. Al-muallimu tu adalah fa'il. Orang yang melakukan. Bukan tarkibul idhafi. Salah Tarkibul idhafi tu perkataan pertama hujungnya baris depan.
Perkataan kedua ada alif lam dan baris bawah, bukan baris depan. Hamzah masih tak kuasai lagi ni tarkib ni. Benda basic ni sepatutnya daripada lower form lagi. Nak naik upper form dah ni. Okey, nombor 4 apa dia? Okey, nombor 3 tadi jawapan dia adalah nala ala dalam kategori fi'il ta'biri. Seterusnya nombor 4 Amir Syamil. Nombor 4 Amir. Ya Ustazah. Okey, apa jawapan awak? Tarkib idafi. Tarkibul idhafi. Apa dia perkataan untuk tarkibul idhafi tu? Qa'atul madrasati. Aywa, syukran jazilan. Tayyib. Betul. Okey. Qa'atul madrasati. Itu adalah tarkibul idhafi. Dewan sekolah. Dewan sekolah tarkib lah perkataan rangkai kata. Okey. Nombor 5 yang terakhir. Fahim. Mana Fahim? Ya Ustazah. Apa jawapan awak untuk soalan nombor 5? Fi'il takbiri. Ya, betul. Apa dia fi'il takbir yang ada dalam nombor 5 tu? Yasta'idu li. Ya, betul. Okey. Dia kena ada fi'il dan harfu jar. Yasta'idu li. Betul lah. Okey, syukran jazilan semua. Okey. Ustazah nak beritahu untuk okey, kita sambung untuk ha. Ha usannifut tarkib al-idhafi wal fi'l at-ta'biri fil jumal al-atiyah. Okey, untuk perbincangan kita muka surat 184 ni Ustazah nak awak ambil gambar satu-satu. Kalau boleh ambil gambar tu jelas ataupun awak salin dalam buku jawapan yang awak dah tentukan. Ambil gambar jelas kena ambil gambar dengan jelas. Dan ha waw. Ustazah tadi kita dah bincang waw dulu tadi. Jadi waw tu nanti salin dekat dalam buku nombor 1, 2 dan 3. Dal 1 hingga 5 tadi kita dah bincang. Hanya tulis semula sahaja jawapan. Sebab kita dah bincang. Dan hal, ha ni, ha tolong jawab. Apa arahan soalan? Usannifu at-tarkib al-idhafi wal fi'l at-ta'biri fil jumal al-atiyah. Maksudnya apa? Tentukan, sifatkan. Dia kata tentukan yang mana satu tarkibul idhafi dan fi'il ta'biri yang ada dalam ayat berikut. Ada juga dalam ayat tu ada juga yang tak ada tarkibul idhafi. Jadi yang ha ni saja Ustazah nak awak jawab sendiri. Okey. Peringatan, sementara Ustazah teringat, ada beberapa orang pelajar yang tanya dengan Ustazah tentang status awak